Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat afiat. Apa khabar DZ Ketari, saudara Faizal Acuy, saudara Yang King Fazmid. Begitu juga saudara Richard Bakri, saudara Muhammad Sidir dari Kuantan, Pahang. Terima kasih juga saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru, Kedah, saudara Ramlah Hamid, saudara Muhammad Kapli, Salam Madani, saudara Hani Abdullah, saudara Said Abdul Hakim daripada Singapura. Jauh saudara. Apa khabar Said? Begitu juga Puan Umi Kalsum, Rosmini Korengot dari Pontian. Jauh di hujung Tanjung, berhampiran dengan Tanjung Piai. Saudara Pak Chu dari Langkap, Perak, apa khabar? Saudara Abdul Rahman Abdullah, saudara Kamaluddin Shah, yang Muhammad ramai sudah masuk ni, kena santun mereka juga. Dan teman-teman yang berkesempatan menonton, menyaksikan secara live. Malam ini agak sedikit panas sebab saya masih lagi mengundang anak-anak muda, saudara. Anak-anak muda, pemikirannya mereka tentulah ceria dan segar. Saya mengharapkan pencerahan kita malam ini segar bugar. Saya mengundang Yang Berhormat Saudara Izwan Kasim, merupakan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kota Damansara. Ini kali pertama beliau menjadi wakil rakyat dan kita nak bertanya dekat beliau. Beliau juga merupakan pimpinan anak-anak muda keadilan bagi negeri Selangor. Saudara, nampak gayanya orangnya kacak, bergaya dan menjadi pemimpin warga kota. Apa khabar Yang Berhormat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih besar. kerana menjemput saya berbesar hatilah. Terima kasih. Bersama dengan orang-orang yang kita sebagai legend lah. Lama lah, kalau orang tahu ni legend lah. Ya. Dan teman bicara saya malam ini tentulah tidak lain tak bukan juga anak muda. Nampak je hari ini dia nampak handsome, kacak bergaya malam ni. Sebelum ni tak handsome. Iaitu saudara Jack ataupun Azrul daripada UMNO, Pemuda UMNO, Shah Alam. Apa khabar Jack? Alhamdulillah sihat. So malam ni berwajah kita baru ni. Berwajah baru ni. berwajah baru, janggut dah kurang ada. Atas nasihat Yalah, kita orang lama. bukan sebab kita merasakan perlunya wajah-wajah itu mesti ceria je. Betul. Setuju. Dan teman-teman, saya ingin menyatakan bahawa saat ini di Pahang, itu di Johor masih lagi jumlah mangsa banjir tak berkurangan dan tak meningkat. Tetapi cuaca masih lagi tak menentu. Tengah hari tadi hujan, sekarang ni malam ni hujan pula sekitar kawasan kita. Saudara mungkin mendengar bunyi guruh dan sebagainya. Tapi macam mana pun saudara, saya mengharapkan bicara kita malam ini taklah sepanas guruh itu. Jack, Ya Muhammad, kita terus masuk gear 3 je. Dengan saya ni, kita tak mau bunga-bunga tak payah. Cuma saya nak bertanya, sebab kita berbicara, tajuk kita adalah Hala Tuju Pemuda Madani. Dan apa strateginya? Yang Muhammad, apakah Yang Muhammad faham maksud Madani dan apakah rakyat yang Muhammad wakili itu memahami tentang Madani ini? Telahkah Yang Muhammad ceritakan, perjelaskan melalui komunikasi atau program-program penerangan Yang Muhammad untuk menyedarkan warga di Kota Damansara yang Muhammad wakili tentang Madani ini? Silakan. Baik, pertama sekali terima kasih atas soalan yang pertama tu. Ya. Kalau kita tengok bila kita bercerita Madani, kalau kita tengok lepasnya penubuhan kerajaan baru, Ya. jadi lebih kurang dalam 2 bulan selepas itu, dan ada satu word kita panggil iaitu Madani. Madani, ya. Jadi perkataan Madani ni sebenarnya kalau dulu digunakan kadang-kadang. Kadang-kadang pun panggil jarang-jarang. Tapi sekarang ni hampir semua orang akan menyebut Madani ni. Madani, ya. Walaupun kalau di belah pembangkang sana panggil macam-macam lah. Madanon lah. Mahaldani lah dan sebagainya. Ya. Tapi secara tak langsungnya mereka pun menyebut perkataan Madani ni. Kira famous juga lah. Kira famous lah. Kira banyak lah sekarang. Jadi Alhamdulillah kita tengok perkataan Madani. Cuma adakah perkataan Madani ni hanya sekadar sebutan? Ya. Jadi adakah hanya sebutan atau kita nak memahami apa sebenarnya rakyat tu benar-benar memahami atau mendalami yang perkataan Madani. Jadi kalau kita tengok, kalau ikutkan Madani ni sebenarnya asalnya skrip lah. Suara Yang Muhammad perlahan ni. So, pelan-pelan saya beritahu. Boleh. Anak muda mana boleh suara pelan-pelan. Mungkin sebab ni kot, cuaca kat luar hujan. Mungkin. Tapi saya sambung macam tu. Ya, sila. Kan, dia asal daripada buku yang telah ditulis oleh PMX ketika beliau berada di dalam penjara. Kisahnya. Jadi beliau telah merangkakan tulisan. Kalau dulu antara buku yang popular yang dikarang sendiri oleh PMX waktu beliau berada di kerajaan,
ialah Asian Renaissance. Asian Renaissance, betul. Okay. Jadi macam saya dulu masa muda kami ada buat pembedahan buku untuk mengenali pasti. Hmm. Sebab kalau kita nak kenal orang ni, bila orang, terutamanya orang tu dia menulis, kita nak kenal pasti macam mana pemikiran dia ni. Kita kena tengok apa yang dia tulis, karangannya. Jadi ketika itu kami membedah, rakan-rakan kami membedah buku apa itu Asian Renaissance. Okey. Ketika waktu tu zaman Beliau menjadi Menteri Kewangan masa itu. Menteri Kewangan, waktu tu kita tengok apa sebenarnya visi beliau terhadap Malaysia. Okey. Jadi dalam keadaan antara dengan Asian Renaissance ni kita tengok beliau tidak meninggalkan budaya. Ya. Dalam keadaan kita terlalu memandang keadaan di keadaan Eropah ni, tapi kita tak boleh lari daripada kita punya identiti asas. Keadaan budaya, ekonomi budaya dan sebagainya. Ya. Jadi sekarang beliau telah membuka satu lembaran baru, iaitu Malaysia Madani. Jadi dalam Malaysia Madani ni, kita kalau nak tengok, dia ialah ekonomi yang semua rata. Okey. Dan sudut sadar rata ni bukan hanya sekadar-kadar yang kaya pun dapat apa yang orang miskin dapat. Okey. Dia lebih fokus, maksudnya meletakkan sesuatunya pada hak, Pada tempatnya. pada tempatnya. Jadi pada yang berhak ni kena bagi. Putting the right thing at the right time. Yes, Ah, at okay. the right place. At the right place. Ya. Jadi kadang-kadang bila kita dah tengok, kita tak boleh hanya sekadar kadang-kadang populariti. Correct. Kadang-kadang ada benda-benda dasar ni kita buat secara popular. Tapi at the end dia secara dalam jangka masa panjangnya dia akan merosakkan institusi atau negara. Jadi beliau mengambil satu langkah berani lah untuk memperkenalkan. Cuma apakah Madani ni nak diterangkan oleh anak-anak muda sekarang? Okey. Jadi ini ialah satu kita panggil task lah. Ya, tas. Terutamanya kami berdua. Ya. Jadi untuk menerangkan apa tu Madani, sebab dalam keadaan mula-mula nak diperterangkan kat Madani, sebab kalau ikutkan kita pun bukan semua orang yang jenis macam tu. Ya. Betul. Nak kenal pasti nak buku ni, sebab kalau ikutkan kalau ada program bedah buku ni yang datang pun 10 orang kan. Ya. Jadi yang 10 orang ni lah yang nak kena menerangkan dan sebagainya. Jadi bila kita tengok satu persatu apa yang nak dibawa ni, kita dalam keadaan budaya masih tidak ditinggalkan, agama antara benda yang utama, lepas tu ekonomi yang perlu dijana, bagaimana tata kelola yang penting. Ini perkara-perkara yang dibawa, sebab kalau kita tengok benda ni pun sebenarnya yang diajarkan oleh kita daripada kecil, daripada agama. Al-Quran pun dah menyatakan perkara-perkara ni. Betul. Ini semua ialah yang sepatutnya kita lakukan kehidupan seharian. 6 trust Madani itulah. Ya, betul. Jadi bila dibawa kembali untuk kita mengingatkan kepada mereka dan mengingatkan bukan hanya pada rakyat, tapi juga kepada pembuat-pembuat dasar dan orang yang menjalankan dasar ni. Antara contohnya pegawai kerajaan. Ya. Jadi mereka pun, sebab tu saya cakap kalau Madani ni dia tak boleh hanya fokus kepada rakyat saja. Ya. Pegawai kerajaan pun kena tahu, sebab mereka ni yang akan melaksanakan dasar Madani ni. Sebab tu bila kita nak menerangkan apa yang saya nak terangkan bila kita nak terangkan kepada rakyat, khususnya bila saya ada proses perjumpaan bersama rakyat, program bersama rakyat atau hari bertemu rakyat. Jadi antara perkara-perkara yang saya ambil inisiatif ni untuk menerangkan beberapa contoh. Kalau baru-baru ni diterangkan kenapa itu padu. Ya. Padu ni pun sebahagian daripada Madani. Sebab kita perlu untuk mereka ni berdaftar dan untuk mereka semak balik supaya orang yang perlu dapat subsidi ni diberikan subsidi. Kalau kita secara total kita bagi, dia akan ada masalah besar pada kewangan negara. Bukan masalah negara kita kaya, banyak sumber, maksudnya kita tak boleh nak bagi. Tapi alangkah baiknya sumber tu kita panggilkan untuk kita bangunkan ekonomi lebih baik. Dan hasil-hasil yang ada ni kita lebih mudahkan. Saya bagi contoh, kalau di Selangor, contoh, bila mana kita contoh kuari-kuari ni, kita syaratkan wajib kena ada lesen. Dan kita kumpulkan semua kuari ni, you meniaga tak ada masalah, you meniaga. Tapi syaratnya you ambil lesen, you bayar cukai dan sebagainya apa semua, tetap kelola yang baik. Hasil daripada hanya kuari saja, kita mampu untuk bagi jom shopping kepada rakyat Selangor. Iya. Satu orang RM200. Setiap rakyat Selangor. Jadi dia kalau contoh setiap drone ni dia lebih kurang, kalau macam kalau Chinese New Year, macam Chinese New Year di Kota Damansara, kita ada lebih kurang 400 orang yang kita boleh beri kepada 400 orang miskin. Satu orangnya boleh dapat RM200. Itu untuk Chinese New Year. Di Bali pun RM400, 400 orang. Kalau komposisi, tengok komposisi Kaum. Kalau di Kota Damansara ni 60%, kita akan dapat lebih kurang 700 ke 600 yang ini. Ini untuk satu drone. Kan? Jadi kalau kita kira dengan 56 drone ni, hasil pulangan setahun Hanya daripada kuari saja ya. Kita tak campur benda yang lain. Ya, Jack. Jadi tadi saya tertarik dengan apa YB sebut yang tentang penerangan itu perlu dilakukan. Kita pun tahu orang muda ni dia mungkin ada benarnya jugalah yang anak muda ni tak membaca sangat. Sebab mungkinlah penulisan itu sangat panjang. In fact, Facebook pun dah
orang pun dah tak berapa nak tengok, Betul. dia masuk ke TikTok pula. Jadi saya nak lihat jugalah apa sesuatu yang dilakukan oleh pemuda negeri negeri Selangor, sebab saya pun daripada Selangor. Untuk bersama-sama dengan pasukan yang lain, parti-parti yang lain, untuk menggerakkan sesuatu macam semalam kita sembang dengan saudara Syafiq Fadli kita nak lihat bukan saja UMNO tetapi bersama-sama dengan PKR, dengan Amanah, dengan UMNO, dengan MCA, MIC semuanya sederap melakukan satu orang kata apa penerangan mengenai Madani ni. Sebab kalau saya yakin YB kalau tanya orang secara rawak tu, kita Madani tu apa, tak mungkin dia boleh jawab. Betul. 1 2 3 6 teras tu. Setuju. Jadi bagaimana? Adakah satu strategi yang sedang difikirkan oleh kepimpinan dalam PKR nak bergabung bersama dengan parti-parti yang lain, khususnya UMNO, kita orang ni UMNO, untuk memberi penerangan ni? Sebab bagi saya lihat amat perlu. Saya ingat dia, kalau saya percaya setiap parti ni ada dia punya proses penerangan yang Ada, berbeza-beza. Mengikut dia punya pendengar atau penyokong masing-masing. Ya. Tapi kalau macam kami di Keadilan, kami pun memang ada buat podcast yang mana kami fokuskan penerangan-penerangan berbentuk kenegerian. Apa tu program kenegerian? Jadi saya percaya podcast yang untuk 1.0 ni dah selesai. Okey. Maksudnya kita fokuskan apa yang dibentangkan dalam bajet, apa program-program yang dibuat oleh kerajaan negeri. Sebab kita pun kena akui, saya sendiri pun, saya pun akui. Sebab saya pernah dalam ucapan saya, kalau dulu kami di kalangan PKR lah, kalau dulu bila ketika zaman Facebook, kami cepat menguasai Facebook. Betul. Bila Twitter ni mula meledak, kami cepat menguasai Twitter. Dan bila Instagram pun meledak pun kami cepat menguasai Instagram. Tapi walau bagaimanapun, ini kami kena akui. Sebab untuk berubah atau menambah baik ni, kita kena akui kelemahan dia. Yang mana ketika di TikTok tu kami agak terlambat sebenarnya untuk menguasai TikTok. Tapi lebih baik lambat daripada langsung tak membuat sesuatu. Betul. Jadi kami telah membuat beberapa podcast untuk 1.0 untuk buat penerangan. Tapi saya percaya mungkin untuk yang siri 2.0 ni, saya ingat kita dah boleh menggarapkan. Sebab saya percaya di dalam UMNO sendiri pun, baik MIC, MCA, kami daripada Keadilan, daripada Amanah, daripada DAP. Mungkin boleh kita akan buat satu yang untuk cross. Cross check. Cross, supaya ada waktu yang mana wakil daripada Keadilan atau parti-parti yang daripada PH ni boleh cross untuk masuk di podcast bersama dengan daripada BN, Pemuda BN. Dan Pemuda BN juga cross masuk kepada kita supaya kita boleh menanyakan soalan sama sendiri dan untuk penerangan. Sebab ada waktu mungkin daripada penyokong kita pun atau orang atas pagar ni, dia mungkin bersokong tapi dia rasa macam kenapa? Kenapa dengan ni? Kita nak tanya soalan-soalan ni. Jadi soalan-soalan ni boleh kita bagi penerangan. Sebab kami nak jawab bagi pihak orang lain agak sukar. Jadi saya percaya benda tu boleh diteruskan supaya saya jadikanlah 2024 ni adalah waktu yang paling sesuai bila pilihan raya dah selesai. Jadi inilah waktu untuk memperkukuhkan penerangan terutamanya kepada orang-orang di luar sana. Bukan akar umbi lah khususnya. Balik pada perkara tuntas lah, iaitu don't work in silos. Kalau kita work in silos, nanti kan nombor satu, rakyat akan melihat kita tidak bersama. Betul. Rakyat akan lihat kita ni masih lagi ada kerenggangan, ketidakpuashatian yang memang telah terbuku berpuluhan tahun. Itu benda tu normal. Tapi inilah dia, kita nak kata persepsi itu sangat-sangat penting dalam dunia politik zaman sekarang ni. Sebab itu kita kena jaga benda-benda persepsi ni. Kalau kita buat benda yang baik macam mana pun, kita bantu orang macam mana pun, persepsi kena jaga. Jadi saya selalu menitik beratkan tentang kita akui ada media perpaduan, tetapi kita nak melihatkan benda itu juga dilakukan oleh kluster-kluster yang lain. Seperti kita ni. Ini adalah satu usaha juga ni. Apabila YB dijemput, sebenarnya YB yang jemput saya ni sebab ini kawasan YB. Jadi insya-Allah. Jadi patut bagi selamat datang pada saya lah kot. tapi itulah maksud saya, memang perlu dilihat kita ni bersama-sama. Sebab hari ni kita baru bersemuka buat pertama kali. Saya kira insya-Allah dalam masa-masa akan datang akan ada satu jive yang boleh dilakukan dengan parti-parti yang lain. InsyaAllah. Saya ingat itu antara yang penting lah. Okey, Yang Muhammad, banyak orang bertanya tentang apa ini. Mula-mula suara tadi ada sikit YB tak on dia. Oh ya Allah. Suara YB romantis sangat. Bukan romantis, orangnya tegas. Pemuda keadilan mana ni? Yang Muhammad, saya nak bertanya Yang Muhammad sebab Yang Muhammad lahir daripada waktu kelahirannya era reformasi. Tetapi sebenarnya Yang Muhammad harus juga mengakui bahawa reformasi itu lebih melekat. Dihadamkan oleh rakyat. Sedangkan reformasi pada mula sukar juga. Kerana reformasi maksudnya islah.
Islah dalam kepimpinan, islah dalam perjuangan. Ya. Tetapi Ahmadani ni dengan 6 trust itu begitu lengkap. Tapi kenapa dia tidak begitu dapat dihayati sepenuhnya oleh warga? Hanya sekadar slogan Salam Madani, Malaysia Madani. That's only slogan, tapi penghayatan berbeza waktu zaman reformasi. Reformasi itu bila Datuk Anwar Ibrahim turun saja reformasi dengan penuh semangat. Tapi bila sebut Madani ni tiba-tiba dia jadi Milo. Dia macam layulah sedikit. Jadi apakah yang Muhammad sedar sebagai anak muda? Apakah apa ini yang Muhammad mahu menafikan bahawa benda itu wujud berlaku ataupun penerangan daripada Yang Muhammad? Silakan. Yang ini saya kena setuju. Ya. Ketika zaman era reformasi, ketika itu saya, yelah kalau saya sekarang tahun ni, kalau tahun ni saya umur 33. Ketika waktu era reformasi ni saya umur 7 tahun. Betul lah. Jadi bila kita membesar dalam keadaan mendengar perkataan-perkataan reformasi, kaset dan sebagainya waktu tu. Jadi ceramah-ceramah waktu tu semua menyebutkan reformasi. Word reformasi tu sendiri sebenarnya dia a very strong word. Begitu menyengat lah. Betul. Waktu tu. Jadi compare dengan Madani ni, dia tak boleh diulang hanya sekadar-kadar reformasi. Sebab Madani ni dia ketika dituntaskan perkataan Madani ni ketika waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni menjadi Perdana Menteri. Jadi ketika dia menjadi Perdana Menteri ni, word Madani ni bukan hanya sekadar lafazan. Maksudnya dia akan perlu apa ditunjuk dan diterjemahkan. Dalam apa bentuk, kalau contoh dari segi bajet, macam mana tata kelola kerajaan, bagaimana proses menjadi kerajaan. Yang ini yang menjadikan perkataan Madani tu kadang-kadang dia tak seperti macam reformasi. Jadi bila orang cakap reformasi, okey, apa yang kita tentu kita tuntut reformasi ni, kita nak reform kerajaan, kita nak reform kehakiman, kita nak reform negara waktu tu. Jadi orang dia stick to the benda tu. Dia something yang dia rasa macam, oh ini sesuatu yang baru bagi seorang. Jadi compare dengan Madani ni, dia benda baru, tapi macam mana kita nak terjebakkan? Cuma masalah dia ialah dekat sini, ialah kita proses penerangan Madani ni. Jadi orang nak tahu sebenarnya Madani, okey kita cakap. Kadang-kadang kita pun sendiri kita kena akui juga. Bila kita ada beberapa program yang dibuat, inilah Madani. Contoh, bila nama-nama besar yang dulu kalau kita consider sebagai untouchable, mula disiasat sekarang, inilah Madani. Tak ada siapa yang duduk above the law. Everyone must obey the law. Tak kira lah apa dia pangkat apa pun, dia mesti obey the law. Inilah Madani. Lepas tu pada mereka yang orang-orang miskin ni, kita fokuskan lebih banyak subsidi pada mereka daripada orang-orang kaya ni. Inilah Madani. Tapi jarang sebenarnya kadang-kadang kita sebut. Inilah Madani. Kita kerang. Inilah sebenarnya Madani. Kita tak sebut sebenarnya. Tapi kalau cakap luar tak, inilah reform yang kita nak. Inilah reform. Macam mula-mula bila 2008 bila kita ambil alih kerajaan. Inilah reform yang kita nak buat. Inilah reform yang kita nak buat. Inilah reform yang kita sebut nak buat. Tapi kita kurang menyebut inilah Madani sebenarnya. Betul. Jadi perlu selalu sebutlah Madani perlu diratib dengan apabila berlaku sesuatu yang baik yang nak dilakukan, perlu ditambahkan dengan perkataan Madani. Betul. Dia Jack, saya fikir bukan hanya diratib Jack, penghayatan itu penting. Reformasi mereka menghayati. Betul. Karena waktu itu mereka merasa ketidakadilan dan sebagainya, perlunya reform. Sedangkan Madani ini sebenarnya yang dilontarkan oleh Datuk Anwar Ibrahim sejak zaman pemuda lagi, Yang Muhammad. Zaman-zaman saya pemuda bersama-sama dengan Datuk Anwar Ibrahim dulu lagi. Pernah disebut ya? Sudah pun dilontarkan perkataan Madani ini. Sewaktu bila Abim lagi sendiri pun memujukkan Madani sebab mengambil contoh kepimpinan daripada zaman era kebangkitan Islam di Madinah. Itu dia. Jadi tapi sekarang ni saya melihat dia janggal. Sebab itu saya kata malam ini macam mana pun saya akan berusaha mencari ahli Dewan Undangan Negeri, wakil rakyat yang muda. Apakah anda boleh tidak dapat melaksanakan sebagaimana melaungkan slogan reformasi? Reformasi jangan lupa dengan deklarasi pematang pauh. Sebenarnya itu sebahagian saja. Ya Muhammad, boleh Muhammad jelaskan lagi ya Muhammad? Okey. Kalau anda kata reformasi ni ada deklarasi pematang pauh. Jadi ketika itu ialah saya itu ketika zaman yang memang kira super senior saya lah. Itulah saya. Sebahagian besarnya pun ada yang masih bersama, ada sebagainya dah tak bersama. Dah tak ada dah pun. Ada yang dah meninggal, ada yang tidak, dah lari terkeluar sikit lah. Kita panggil terkeluar daripada landasan itu. Jadi yang itu yang kita cakap, penghayatan yang paling penting. Sebab dia kadang-kadang
sebelum kita nak menghayati ni, kita nak kena biasakan dulu. Betul. Kan? Kadang-kadang kita nak biasakan dulu. Sebelum dulu perkataan reform ni ketika zaman yang masa Datuk Seri Anwar Ibrahim masa jadi Ketua Pemuda UMNO, dia dah mula beberapa langkah untuk ditonjolkan reformasi ketika itu. Tapi beliau cuba juga untuk ketika jadi Timbalan Perdana Menteri, beliau cuba beberapa perkara untuk menterjemahkan apa reformasi yang cuba dibuat. Ketika beliau sempat menjadi Menteri Pendidikan, ada beberapa perkara yang dianggap tidak berketepatan dengan agama Islam lah. Maksudnya hanya sekadar budaya yang consider sebagai syirik lah consider. Jadi beliau telah membuat beberapa reformasi ketika beliau telah menjadi beberapa kementerian itu. Jadi secara tak langsung ini kita lihat ketika itu. Jadi ketika itu masih lagi reformasi dan beliau terkeluar dan mengambil balik menggunakan reformasi itu. So waktu tu beliau tengah nak buat perkataan reformasi apa yang beliau sebut reformasi tu. Jadi kalau sekarang ni beliau menyebut Madani tu, itu yang beliau cuba buat tu macam saya sebut tadi tu. Cuma macam disebut tadilah oleh sahabat saya, kata kadang-kadang kena ratib juga benda ni. Cuma kadang-kadang kita janganlah malu. Kadang-kadang jadi adun ni, kadang jadi ahli parlimen, nak sebut Salam Madani pun takut. Itulah. Kan? Ada yang 2-3 orang cakap dengan saya, Datuk Seri Anwar pun tak sebut Salam Madani. Takkanlah kita orang nak sebut. Iyalah dia yang perkenalkan. Kan? Betul. Kita ni nak kena cakap Tak, dengan because orang. Yang Muhammad, dan ni secara mana tadi? Saudara Abu Nems. Abu Nems dia kata, ini pelayar kita. Dia kata apa ini reformasi kebanyakan orang suka untuk buat rusuhan. Benda yang tak baik ni memanglah cepat melekat dalam fikiran rakyat katanya. Sedangkan Madani nak buat baik. Jadi boleh Yang Muhammad dia jelaskan sikit. Dia reformasi ni dia bermain dengan sentimen. Jadi saya ada benarnya juga ketika itu waktu tu bila kita main sentimen, orang tengah membuat-buat. Jadi bila kita sebut tu dia jadi membuat-buat lah. Semangat, pembela semangat waktu tu. Kenapa tidak Madani dia cakap semangat pula di kalangan anak muda? Dan Madani. saya boleh mencelah sikit lah. Macam di kalangan pemuda UMNO juga tu kita dapat lihat apabila kadang-kadang tu kita ada satu program bersama dengan macam media perpaduan dan sebagainya. Dan ada juga yang menempik reformasi. Kita jadi janggal sebenarnya. Itulah salah satu sebab kenapa reformasi itu tidaklah selalu dilaungkan ketika ini, walaupun kadang-kadang tu kita ada nampak satu sedutan video daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sendiri, dia memang sebut dia sebut reformasi juga. Tapi sebenarnya di kalangan kita ni kita masih lagi janggal sebab kata reformasi ni dah jadi satu tabu jugalah pada kita ketika kita tidak bersama. Kan? Dah jadi tagline daripada keadilan. Jadi tagline daripada keadilan. Jadi bukan begitu mudah. Jadi macam saya setuju dengan Datuk apabila kata benda ni dan juga YB kata benda reformasi perkataan ni dia kepada sentimen. Dan pada pelayar itu juga dia kata benda ni lebih kepada melihat kepada rusuhan. Sebab ketika itu ialah mungkin awak ketika 7 tahun. Saya 15 tahun. Cikgu-cikgu bahasa Melayu saya suka cerita pasal reformasi dalam kelas. Ni saya boleh expose lah ni. Tapi kita pun dah lama kan ceritanya kan. Tak sebut nama, tak sebut. Tak apa. Sekolah mana tak sebut. Lebih ramai tahu sekolah mana dulu. Tapi tak apa. Tapi hakikat dia kita faham. Kita walaupun dalam usia 15 tahun kita ambil kira. Kita pun ambil tahulah pasal reformasi yang ada ketika itu. Dan macam saya sebutkan tadi, perkataan Madani tu sebenarnya perlu disebut-sebut selalulah oleh kepimpinan. Dan dihayati. Oleh dia dihayati. sebab sekarang ni dia orang tengah memburukkan nama Madani tu, padahal bila Datuk kata perkataan Madani ni dah lama disebut zaman dulu lagi. Now it makes sense. Sebab macam dalam bahasa Melayu, pelajaran bahasa Melayu yang sama cikgu yang mengajar tu pun, kita suka menggunakan perkataan Madani ini menunjukkan pada negara yang maju. Madun. Jadi, semua tu kena ada lah. Dan bagaimana kita nak buat tu, kita nak tanya. Kita tanya Muhammad, macam mana? Kita nak tanya YB, apakah cara dia? Dia, kalau kami di peringkat pemuda pun, kami diarahkan untuk menghayati. Sebab macam mana kita nak terang dekat orang. Kalau kami sendiri pun tak menghayati betul. Madani itu. Sebab tu antara perkara pertama kita cakap, jangan tinggal perkataan Madani ni. Sebab kadang-kadang dalam ucapan, bila kadang-kadang kita ni bila 10 kali orang cakap, dia rasakan kita nak Madani ni rakyat merasai tau sebenarnya Madani ni apa. Jadi bila kadang-kadang bila dalam program, kadang-kadang ada penyampaian program-program yang berkaitan dengan kerajaan negeri, program-program kadang-kadang program parti, kadang bila yang sesimpel-simpel program pun kita sebut perkataan Madani ni, penghayatan ni datang bila mana dia merasakan sebenarnya apa yang kerajaan buat. Jadi Madani berbeza dengan reformasi ni. Madani kalau nak betul-betul orang betul-betul rakyat ni menghayati,
dalam tempoh 5 tahun ni, dalam keadaan kabinet perpaduan ni, Ya, ya. yang mana PMX dan TPM, TPM 1, TPM 2 dan rakan-rakan menteri-menteri ni, pelaksanaan diorang ni akan menterjemahkan sama ada Madani ni akan diterima atau tidak, Ya. akan dihayati atau tidak ni, bila mana dalam tempoh 5 tahun ni. Sebab kita nak diorang ni menghayati ni, sebab macam saya sebut tadi lah, inilah ekonomi Madani. Setelah 5 tahun dibuat, ini sebenarnya ekonomi Madani. Kita tak menyukarkan, kita permudahkan. Nama pun bertamadun, maju. Jadi ada beberapa perkara sekarang macam dalam kerajaan punya kan. Kalau macam sekarang pun dah kalau macam contoh paling simple pun, kadang road tax sekarang dah boleh renew, dah tak payah nak tampal bagai apa semua. Nampak simple bagi setengah orang ni. Tapi kadang-kadang benda-benda macam ni yang memudahkan kan. Tapi bila after long 2-5 years, dia kata, okey lah, at least kurang-kurangnya betul lah kerajaan Madani nak melihat sesuatu benda yang nampak remeh. Ya, ya. Tapi sebenarnya dia besar pada orang. Ada setengah orang dia kata, yang ini kita kena bagi pada orang miskin ni. Sebab mereka lah yang paling layak untuk dapat ni compare dengan orang miskin. Tapi bila dia rasa lepas 5 tahun dia rasa, betul lah. Inilah sebenarnya kerajaan Madani. Kami merasai. Ya. Kita tak boleh nak paksa dia untuk menghayati. Dalam keadaan yang sama, kita tak membuat perkara-perkara untuk mereka dapat rasa penghayatan tu. Okey, ya, Muhammad. Itu cerita Madani. Ini sebagai kerjaya ya, Muhammad, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kota Damansara. Kota tau. Ya. Orang Perak, kota kena sebut betul-betul. Ya betul. Sungguh bapak saya Perak. Okeylah. Yang Muhammad asal daripada kawasan desa. Ya. Membesar dalam suasana budaya desa. Ya. Saya kena betulkan Datuk. Ya. Bapak saya Ipoh, mak saya Bagan Datuk. Tapi bercinta dekat Shah Alam. Jadi saya orang Shah Alam. Okey. So orang orang Perak, tapi yalah kita selalu balik Ya, Perak lah. kampung memahami desa. Dan hari ini yang Muhammad mendapat peluang menjadi ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kota Damansara. Di Kota Damansara ni ada dua society ataupun dua warga kotanya. Iaitu satu warga yang semi urban, yang masih lagi tinggal di PPRT dan sebagainya, dan satu lagi yang tinggal dalam gated society. Betul. Iaitu warga yang saya sebut sebagai metro. Warga metro ni lain. Bagaimana yang Muhammad menyantuni mereka, bagaimana apa masalah yang sering dihadapi oleh mereka. Mesti ada dua perbezaan tu. Betul. Silakan Muhammad. Kota Damansara ni dia sangat unik tau sebenarnya. Ya. Dia ada kampung, dia ada semi urban, dia ada urban, dan urban pun ada yang duduk di PPR, ada yang duduk di gugusan-gugusan yang mana mereka ni dulu merupakan squatters atau dipindahkan duduk di flat-flat PKNS, ada gated guarded dan ada golongan T20 juga. Kalau contoh di Polo Club kan, di Sunway Giza dan ada beberapa tempat lah, Tropicana yang ini. Jadi kalau golongan yang T20 ni, mereka cuma nak servis je. Sebab mereka dah kaya dah. Yang penting bagi mereka ialah servis yang baik. Basically security infra ni nombor satu. Jadi kalau compare berbanding dengan mereka yang duduk di bandar atau di PPR, mereka memerlukan perhatian yang lebih, bukan hanya dari segi sumbangan tau. Tapi mereka perlukan juga pekerjaan, pada yang sama mereka perlukan bantuan-bantuan skill. Tapi kalau berbalik kepada mereka yang duduk di kampung, terutamanya Kampung Melayu Subang. Kampung Melayu Subang ni dia ada Tekau saya Muhammad ya. Kampung Melayu Subang kawasan saya. Okey. Kampung Melayu Subang. Kampung Melayu Subang ni dia lebih fokus bagai infra macam isu banjir. Lepas tu isu jalan, isu lampu. Tapi kemasyarakatan mereka kuat. Sama kuat. Compare dengan yang duduk dekat kota. Saya tidaklah kata dia tak kuat. Kuat. Tapi kalau dibandingkan dengan kawasan Kampung Melayu Subang ni, dia mungkin suasana kampung. Berjiranannya lebih, hantar makanan, tukar-tukar makanan dan sebagainya. Budaya tu masih ada lagi. Masih budaya lagi. Kalau kahwin, masak beramai-ramai. Dan budaya tu masih ada lagi. Jadi ini yang macam mana saya nak nak menyantuni mereka berbeza-beza. Jadi macam patah orang Melayu katalah, kalau masuk kandang kambing mengembek, kalau masuk dan rimau mengaum. Jadi saya kena ikut tone mereka. Ada kalanya mengembek jugalah ya. Kalau kena embek saya ngembek. Sila Jack. Kita kalau masuk
sebab kalau masuk kandang beruang macam mana, tapi tak apa lah. Hmm. Sebab ramai yang nak jadi beruang sekarang ni. Dia orang tengah lari ni tak balik-balik. Allah Akbar. Hopefully jumpalah jalan balik tu. InsyaAllah. Adakah kita masih lagi dengan topik Kota Damansara tu? Sebab Tak, kita bercakap sebagai rakyat yang muda. Sebab okey. saya berbicara tentang sekarang ni between metro politik. Sebab kalau di kampung, dia nak ajak minum kopi, macam di kampung Subang, Melayu Subang tu, masih ada lagi kedai kopi yang boleh duduk berlonggo. Tapi di sini gated society. Ya, betul. Dua budaya yang cukup beza, dan yang awak macam mana yang menyantuni sebab, Jack, untuk yang awak berjumpa dengan pengundi dia pun, I don't think boleh begitu masuk terus je, sebab dia akan daftar dekat ni apa ni gate. Tapi alhamdulillah lah sekarang sebab dia sebagai wakil rakyat dah boleh lah masuk sekolah-sekolah, dah boleh masuk, tak ada masalah. Sekolah boleh, tapi macam mana perumahan macam mana yang Macam awak? gated community tu macam mana? Tanya. Dia gated community ni, kita beginilah. Sebab tu penting bagi saya pegang satu prinsip lah. Ya. Selagi mana orang jemput ni, pergi. Ya. Jangan sampai waktu masa orang dah tak mau jemput, time tu terhigih-higih nak pergi. Betul lah tu. Ya. Yalah, waktu kita free cakap, tak apa, ada 4 tahun lagi, hantar je lah wakil kan, nanti lagi setahun nanti baru kita pergi. Ya. Yang ini nanti sama orang dah 2-3 kali jemput dah tak mau. Jadi macam yang gated guarded ni, dia orang pun ada juga geng-geng dia. Kita kena faham niche apa yang dia orang suka ni. Betul. Sebab kadang-kadang kalau contoh kita tak ada masa, dia orang pun kadang-kadang bekerja. Kita guarded ni kadang-kadang dia orang bekerja dan sebagainya. Itu lagi-lagi kalau yang macam umur macam kita orang dua ni, yang umur early 40, early 30 ni kan. Siang kerja, balik dengan family. Betul. Dia tak ada masa keluar. Jadi ambil peluang, kalau anda kata bila ada program-program macam ni, saya banyakkan program-program dengan diorang ni, gated guarded ni. Saya jumpa dengan persatuan-persatuan ni sebab saya akan engage dengan persatuan penduduk ni. Saya akan make sure that, sebab macam ada beberapa, saya cakap apa kata kita buat program sukan komuniti. Apa kata kita buat ni, and saya fokuskan on gated, JMB dan sebagainya. And saya cakap dengan dia, kalau asal ada program komuniti ni, pejabat saya akan bantu. Tak kira lah sesimpel program BBQ pun saya turun, saya cakap saya akan bantu. At least kurang-kurangnya saya boleh sesuai kenal dengan diorang. Jadi kadang-kadang bukan untuk kita pun. Kadang-kadang diorang ni pun rasa yang macam diorang pun akan sama diorang rapat. Rasa dihargai. Dan kita hargai dengan mereka. Sebab tu saya tak menolak lah sehabis mungkin. Kalau saya boleh pergi, insyaAllah saya pergi semuanya. Kalau boleh, insyaAllah saya tak menghantarlah wakil, melainkan dalam keadaan masa yang sama. Okey. Kini hangat diperkatakan tentang ahli-ahli majlis. Dah selesai dah, alhamdulillah. Betul. Yang saya dengar dah selesai. Jadi di Kota Damansara, saya tak pasti dia dalam kaunsil apa? Dia ada 2, Kota Damansara, MBSA dengan MBPJ. Oh, okey. Sebab tu Kampung Melayu Subang belah MBSA Belah-belah Subang Perdana, Subang Bestari. Okey. Dalam hal itu juga dilontarkan pandangan oleh ahli-ahli politik jugalah yang menyatakan mungkin kita buat pilihan raya PBT. Saya nak dengar juga pandangan daripada seorang muda daripada PKR pula. Sebab sebelum ni kita tanya orang yang lebih berumur daripada DP, tapi orang Melayu kita juga. Dia Perak juga. Tapi nak dengar daripada YB juga, apa pandangan YB tentang ni? Okey. Pandangan saya, sebab dia akan membantu YB sebagai ahli majlis. Pandangan saya dia ialah saya tidak mengambil pandangan konservatif. Okey. Bagi saya pilihan raya PBT ni, bagi saya lah, dia macam kita, saya bagi satu perumpamaan yang paling mudah. Kenapa ada setengah orang dia pergi kedai ni, walaupun kopi dia harga sampai RM20 satu cawan pun orang sanggup pergi. Ya. Pertama sebab brand. Kedua sebab servis. Jadi di situ juga dengan peringkat PBT. Untuk dapatkan servis yang baik ni, dia sama juga macam Adun lah. Kalau Adun ni buat push kerja kuat, sebab apa dia nak menang lagi pilihan raya akan datang. Jadi bila peringkat PBT ni, kalau macam mana kita nak, sebab saya suka bila Datuk Bandar muda, sebab dia ada misi dan visi. Datuk dia tak nak pencen dah tu. Kalau macam yang lagi 2 tahun nak pencen ni, dia tak berani buat keputusan. Tak apa, kita tangguh dulu. Nanti kita study dulu. Dia play safe lah. Dia play safe. Jadi banyak pembaharuan tak dapat dibuat ni. Jadi kalau anda kata macam kalau seorang ni bila dia jadi Datuk Bandar yang dipilih, saya bagi contoh. Datuk Bandar ni dia dipilih. Jadi dia sehabis mungkin ni dia akan bekerja kuat sebab dia nak menang lagi. Satu. Kedua pula, kalau anda kata ada pembangunan ni, kalau nak dinaikkan, contoh kalau nak naikkan ratio, plot ratio, contohlah kalau kat sini dah tinggi dah ni, jalan pun tengah tak cukup ni, ada pula nak naikkan lagi tinggi pula, dia akan masuk ikut PBT. PBT lagi berkuasa ni. Cuma bila jadi isu, nanti kan bila dah naik, barulah datang mengadu kat Adun. YB, dia orang buat ni jalan tak besar lagi, banyak lubang apa semua. Tapi kuasa semua bawah PBT. Jadi mereka ni punya pegang yang sangat besar kuasanya. Sebab saya dulu sebahagian daripada ahli majlis. Jadi saya tahu besar mana kuasa majlis ni sebenarnya. Tapi kalau anda kata kuasa yang besar ni tidak diberikan kuasa kepada rakyat untuk milih,
Ini sangat kerugian yang paling besar pada saya. Jadi saya rasa kalau nak servis yang terbaik ni, kurang-kurang pun Datuk Bandar tu sendiri pun perlu dipilih. Paling minimum. Supaya Datuk Bandar ni boleh bagi servis yang paling baik kepada orang. Sebab dia ni, apa saja keputusan yang dia buat ni, dia hold accountability. Sebab kalau tak, Datuk Bandar bila contoh kontraknya 2 tahun, dia dah buat keputusan, dia tinggal pergi masuk tempat lain atau dia bersara. Masuk Datuk Bandar baru. Tak, saya sangat setuju dan bagi saya lah kan, macam dulu pun YB pernah jadi ahli majlis saya kira, dan ia adalah satu training ground sebelum kamu menjadi full fledged wakil rakyat. Dan dahlah kalau kamu itu dipilih pula oleh rakyat, sudah tentu ia adalah satu perkara kita dah jadi ahli majlis dan kita telah lalui proses pilihan raya tu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita nak cuba untuk jadi dilantik pula, dipilih pula oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat. So kata benda ni tak ada masalah. Cuma sudah tentulah suara-suara yang suka bermain dengan sentimen Datuk dan benda itu pun kita guilty as charged juga sebab daripada kalangan kita pun dulu ada disebut-sebut juga perkara ini, tapi itu dulu. Saya ingat begini, sebab Jack mungkin biasa duduk luar negeri. Jack lama duduk dekat negara Arab, biasa pergi ke London. London memanglah Datuk Bandarnya dia dipilih oleh rakyat. Kan kita di sini memang itu pandangan tu, sebab kita ni persepsi. Pulanglah pandangan rakyat. Cuma saya nak bertanya Yang Berhormat, sebab Yang Berhormat juga harus sedar dan insaf. Ya, majoriti penduduk di Kota Damansara lah you wakili, ya, sama ada di Kampung Melayu Subang. Walaupun dia nama je Kampung Melayu Subang, tetapi kehidupannya lah kehidupan kota. Betul. Yang Berhormat, begitu juga di Kota Damansara ni, apatah lagi nama Liga Kota. Kebanyakan anak-anak muda. Sebab yang aliran dengan you, anak-anak muda sekarang ni, kalaulah mereka mempunyai bidang kerjaya, kalau take home pay-nya sekadar 2,500, kalau 2,500 Yang Berhormat, bukan 1,500 ni. Kalau 2,500, mereka berada di paras kemiskinan. Setuju. So, how you are going to address this issue? Terutama pada anak-anak muda yang mewakili you, kawasan you. Lebih-lebih lagi kalau tinggal dekat kawasan di Kampung Melayu Subang. Kalau dia keluarga dia dapat take home pay 2,500, memang confirm di bawah kemiskinan, paras kemiskinan. Sebab sewa rumah pun dah 1,000. Betul. Anak sekolah lagi, nak makan lagi dengan kenaikan harga barang makanan dan sebagainya. I don't think they can survive. Dan kesan daripada itu, tentulah dia akan mengwujudkan jenayah. Jadi sebagai wakil rakyat, Yang Berhormat jangan lupa, kan, tugas Yang Berhormat adalah untuk menangani masalah rakyat. So what are you going to do it? Okey. Isu kenaikan gaji ni dia bukan sesuatu yang mudah. Ya. Kedua, kita pun dalam keadaan kita tak boleh dalam keadaan kita cakap, oh tak apa. Kita tak boleh hanya sekadar, betul saya akui inflasi turun. Inflasi turun. Tapi dalam keadaan inflasi turun pun, harga barang dia kena faham, inflasi ni walaupun dia dalam keadaan yang paling kecil, dia hanya mengurangkan kenaikan barang yang melampau. Contoh kalau barang naik, inflasi tinggi, barang jadi melampau lagi tinggi lah. Tapi maksudnya ada kenaikan harga barang. Jadi kalau macam kawasan, jangan cakap di Kampung Melayu Subang, di kawasan PPR pun jenuh. Bayangkan PPR tu sewa 125 ke 200,500. Itu pun ada yang setahun tak bayar. Punyalah diorang susah dalam keadaan tu. Ada pun yang saya cakap, bang, duduklah PPR. Saya cuba bantulah untuk duduk PPR. YB, kalau saya duduk PPR, saya pun tak mampu nak bayar 200,500. Itu yang duduk 200,500 sewa, yang kita tak cerita 1,000 lagi. Jadi, kalau di peringkat kerajaan negeri lah, sebab macam saya sebagai adun, saya mau fokusnya on kerajaan negeri punya set. Kita ada beberapa perkara yang kita buat. Mungkin kalau macam dulu orang panggil dengan jualan ihsan rakyat atau jualan ihsan rahmah kan. Kalau Selangor dulu kita start dengan lah. Yang ini saya cuba perbanyakkan di kawasan saya supaya kurang-kurang. Sebab kadang-kadang macam ni, ada setengah orang dia beranggapan macam ni, kalau orang yang ada duit ni, RM50 ni, makan tengah hari dia beli KFC. Betul. Kan? Tapi kalau dia pergi ni RM50, dia dapat telur, beras, ayam. Je tu maksudnya? Jualan ihsan rahmah atau jualan ihsan rakyat. Jualan ihsan rakyat. JER. JER. Kita panggil Yang Berhormat sebut je ni manja lah sebenarnya. Apakah Yang Berhormat nak memanjakan rakyat pula? Sila. Jadi benda-benda macam ni kita buat. Jadi dalam keadaan macam ni, cuma je ni kita perbanyakkan. Fokus saya ialah kawasan-kawasan yang paling banyak orang yang susah. Jadi saya banyakkan kawasan Kota di Kampung Melayu Subang, di kawasan PPR, di Seksyen 7. Jadi ada beberapa di kawasan Seksyen 4, di Subang Bestari, Subang Mana Yang Berhormat follow up UTC tengok saya tengok. Saya turun sini. Turun sendiri. Saya angkat sini untuk dia orang. Masa dia orang beli tu plastik saya angkat. Tak adalah kita high macam tu. Jadi kita nak kena pasti pada mereka ni. Sebab dalam keadaan dia orang beli RM50 ni, seminggu makan boleh. Daripada sekali makan. Betul.
Oh, kiraan RM50 tu dapat untuk seminggu ya, Mak ya? Telur 1 papan. Okey. Beras 5 kilo. 5 kilo. Okey. Lepas tu daging 1 kilo. Okey. Ikan 1 kilo. Hmm. Tak campur dengan minyak lagi. Hmm. So dengan RM50 tu dia boleh beli dengan apa yang ada. Itu pun saya bawa jugalah duit lebih kalau in case ada orang kata, dia cakap Wabi saya tak ada duit tapi saya kalau boleh saya nak belilah juga. Kadang-kadang kita pun tak Rasuah boleh dia, lah. Mak. Rasuah politik dia, Mak. So pilihan raya dah habis kan. Ya, ya, So ya. insyaAllah boleh bayar. Kalau semua pilihan raya tak boleh lah. Ya, ya. Yang ini. Itu satu. Kedua, negeri ada buat program kita panggil kursus. Especially untuk anak muda. Apa dia tu? Kita ada program yang khusus untuk ni kita buat dalam anak kerajaan syarikat anak kerajaan dia panggil STDC. Okey. Yang mana kita dah sign dengan Apple. Okey. Jadi memang yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri pergi ke US dan tanda tangan MOU dengan Apple. Seperti kita maklum Apple pun ada datang ke Malaysia dan pilih Selangor. Ya. Jadi untuk diorang buka sini, diorang perlukan tenaga-tenaga mahir. Okey. Yang ini kita ada lebih kurang 10,000 untuk kita train anak-anak muda. 10,000 peluang pekerjaan. 10,000 anak-anak muda yang kita train untuk diorang train supaya bila mana Apple memerlukan kemahiran, dia tak perlu ambil orang luar. Okey. Dia dah boleh ambil lokal. Yang mana dia orang train dan dia orang akan dimasukkan ke beberapa kawasan yang penting. Sebab kita pun zaman IT for Industrial 4.0. Ya, ya. Jadi kita kena pastikan mereka ni. Sebab tu saya offer khususnya pada mereka yang duduk di PPR, Kampung Melayu Subang, yang ini Nak ubah nasib dia nak ubah nasib. Sebab saya percaya begini, mak bapak dia kita dah tak boleh ubah dah. Betul. Yang nak ubahkan dia anak-anak. Sebab contoh yang duduk PPR ni, kalau anak-anak dia masuk universiti, dapat gaji lebih baik atau mereka dapat kursus yang baik, mereka ni akan bergaji tinggi. Dia yang akan sendiri bawa anak mak bapak dia keluar daripada PPR. Ya, ya. Jadi daripada peringkat kerajaan negeri, kita ada beberapa program yang memang khas yang ini. Memang diumumkan dalam bajet yang sebelum ni, bajet 2024 ni yang kita khususkan. Kalau dulu bekas Datuk Bandar MBSA lah, Datuk Zamani, beliau yang antara mastermind yang untuk memastikan dapat sign MOU dengan Apple. Kita make sure that bila Apple singgah ke sini dan melabur, pekerjanya ambil pekerja kita yang bukan pekerja hanya kemahiran rendah tapi kemahiran tinggi. Dah ready lah, ready. Dah Ready ready. supply. Supaya kita ready. Kita jangan dia dah buka. Macam mana ni? Tapi dari segi gaji, adakah Sebab market rate? bila mereka dah mempunyai kemahiran yang tinggi, jadi mereka sendiri sebenarnya yang perlu diberi gaji yang tinggi. Okey. Sebab kita dah bagi kemahiran apa yang keperluan oleh Apple. Bila berbanding dengan mereka yang tak ada kemahiran. Ya. Tentulah Beza. gaji pendapatan lain. High skill Beza. workers lah, High skill worker, with high higher skill salary worker. lah. Ini antara yang kita targeted, and saya nak sangatlah benda-benda yang ini saya perbanyakkanlah untuk orang-orang di Kota Damansara, khususnya anak-anak muda lah yang ini. Secara beruntunglah nampak gayanya warga Kota Damansara mempunyai anak muda yang mempunyai pemikiran yang jauh ke hadapan di luar kotak. Dari soal bagaimana bantuan yang disalurkan dan mengambil kira tentang kehidupan. Berbalik pada politik sikit, ya, Muhammad. Ini masuk pada politik ni. Saya yakin sebagai ahli wakil rakyat, sebagai ahli politik yang Muhammad juga dengar apa yang berlaku di Seremban. Benda ini sepatutnya saya akan bincangkan malam besok. Kepanasannya, iaitu langkah Seremban. Di Selangor ni berapa jumlah wakil rakyat daripada parti kerajaan, perpaduan dan berapa jumlah daripada parti pembangkang? Kerajaan kita ada 34, 34, pembangkang 22. 22. Jumlahnya lebih kurang bezanya dalam 12 ya. Dalam 12. 12 kalau 7 tu, Dia 234 dengan 22. Dia orang kurang hampir lebih kurang 10 ke 12 itu. Sebab total kita ada 56. ya. 56. So 10 lah, dia orang kurang 10. Kalau 50 ni dia perlukan 30 ya, Mat. Simple majority. Simple majority 29. 29. Sekarang 24 ya, Mat. Ya. Mana 5 je lah, Mat. So apakah yang Mat mendengar cerita apa berlaku di Negeri Sembilan, iaitu langkah Seremban? Apakah tidak ada langkah Shah Alam ke ataupun langkah Kota Damansara? Nak bertanya yang Muhammad lah sebagai anak muda tentu dapat dalam news dan sebagainya. Silakan, Muhammad. Untuk di Selangor ni alhamdulillah lepas Atta Lompah Parti diperkenalkan. Jadi Selangor mengambil langkah awal untuk mengubah perlembagaan kerajaan negeri itu undang-undang tubuh dan menghalang untuk adun-adun kita melompat. Jadi kita pun saya percaya di setiap parti pun, baik daripada rakan-rakan daripada UMNO, Barisan Nasional, rakan-rakan kami di PH, kita dah sign. Yang mana kalau anda kata kami melompat je, ikrar untuk melompat atau memberi sokongan yang tidak mengikut parti masing-masing, Hilang kelayakan. secara terlangsung gugurlah kelayakan. Dia saya percaya gugurlah. Saya percaya dah sampai masanya kita fokus pada ekonomi rakyat. Kita tak boleh nak bincang lagi sebab
malang sebenarnya rakyat Malaysia ni satu. Bukan malangnya sebab apa saya sebut? Malangnya kita tak mempunyai pembangkang yang nak fikir apa sebenarnya nak buat lebih baik. Kalau aku jadi kerajaan ni, aku buat macam ni. Ya. Paling senang. Betul? Pembentangan bajet Selangor. Kononlah dalam keadaan kata bekas menteri besar. Ya, Kita ya. ada bekas Esko Penang dan sebagainya. Kita pernah ada Esko daripada PAS dulu. Oh, betul. Kan? Tak ada pun bajet alternatif. Tak ada ya? Tak ada. Dalam keadaan pernah jadi kerajaan loh. Pembangkang semua sebagai pernah jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Sama juga, tak ada bajet alternatif juga. Tapi dia bagi alasan Wabi. Dia kata apa? Dia kata kalau kita bagi idea nanti korang cilok. Itu kerja dia. Yalah. Sila, Bobby. Masa dulu kita orang jadi pembangkang pun tiap-tiap tahun kita bagi bajet alternatif juga. Betul, Tak ada pun betul. kita guna ayat untuk cilok. Ya, Nak ya. cilok silakan. Dia tak ada idea sebenarnya. Itu alasan Itu saja. je. Nak cilok silakan. Ya. Yang penting rakyat dapat manfaat. Nak Nak takut orang cilok. Ini bukan zaman-zaman umur darjah 5 tahun. Jangan tak nak cilok kan. Suruh ni. Jangan cilok ni. Jangan cilok. Ni bukan budak-budak umur darjah 5 tahun. Ni semua orang masing-masing yang consider sebagai senior politician. Dan dalam saya memerhati sepanjang persidangan dia, antara dia orang negeri yang panjang dibandingkan dengan negeri yang lain, Selangor adalah merupakan persidangannya yang agak panjang. Berapa minggu? Dekat seminggu, 2 minggu? Selalu 2 minggu. 2 minggu. Berbeza dengan negeri lain 3-4 hari dah habis. Tapi Selangor dia membahas satu persatu yang Muhammad. Dan diberi peluang pada semua orang untuk menzahirkan pandangan dan sebagainya. Sebab Selangor juga adalah menyumbang pada KDNK yang tertinggi di negara kita ni. It's very important. Tetapi bila keadaan sekarang ni, apakah yang awak tak terdengar cerita langkah-langkah Shah Alam ni? Saya ingat di Selangor ni Ya. diorang tak boleh buat. Tak boleh buat ya? Diorang tak boleh buat. Keyakinan Muhammad takkan ada. Saya sangat yakin diorang tak boleh buat. Mhm. Keduanya, kalau diorang nak buat pun siapa nak jadi MB? Paling banyak kerusi PAS. Paling banyak kerusi PAS. Daripada bersatu sendiri pun bukannya banyak kerusi. Jadi siapa yang nak jadi MB? Kalau macam dulu pun, dah mula-mula dengar masa ketika pilihan raya hari tu, bila pemuda PAS kata, kita ada calon menteri besar kita sendiri. Kita Ya. sendiri. Itu pemuda PAS pun kan, saya ingat, saudara pun ingat macam tu. Kita ada calon menteri besar kita sendiri. Dia nak ke Yunus Hairi kot. Dia nak Datuk Yunus. Kan? Tak sebutlah secara Direct, tapi nak bagi tahu kita pun ada. Dia takkanlah orang sebut kalau tak ada orang suruh kan. Ya, ya. Politik. Kan tiba-tiba hari ni sebut pula. Adalah kau sebut sikit. Ada pula yang cakap kita ada bekas menteri besar. Jadi dia orang sendiri pun tak tahu siapa nak menteri besar yang di kalangan dia orang. And saya tak percayalah kalau anda kata benda tu boleh berlaku di Selangor sebab kita orang tak pernah kena simpan pun. Lepas menang semua mesti balik. Saya ingat lepas saya menang sebab saya dengar lah kan. Lepas menang ni semua akan disimpan dan dikurung dalam hotel duduk sampai angkat menteri besar. Habis menang, umur menang malam tu, mana semua? Balik. Balik tidur. Balik. Penat berdua minggu kempen. Saya cakap, betul ke balik? Budak saya cakap, pergi mana? Pergi mana? Kita semua nak kena pergi mana? Pergi mana balik ya? Saya pun tak tahu nak pergi mana. Orang rumah saya pun pelik tanya kenapa saya balik. Dia kata, saya cakap dengan dia, nanti kalau anda kata apa-apa lepas menang ni, kalau kita bentuk kerajaan ke apa-apa, kita orang kena duduk hotel tau. Orang rumah saya cakap, okeylah. Itu dululah ya. Memang ada berlaku dulu ya? Ya, dulu begitu. Even masa ni lah, lepas PRU hari tu, Ya. semua berkumpul masing-masing kan. Ya. Tapi di Selangor semua balik masing-masing. Balik ke rumah masing-masing. Ada yang balik, tak balik-balik sampai tak ada office buka lagi. Ada juga. Ada pembangkang lah dalam kerajaan negeri. Rakyat tak jumpa office dia kat mana, office tak ingat kat mana. Saya ingat dia balik tak balik lagi kot sampai hari ni. Sampai hari ni tak ada ya. Tak ada pejabat lagi sampai sekarang ni. Tak ada, ada yang mengat tak ada. Tak, bukan kita nak mengutuk dia Muhammad, tapi bila kata nak buat peruntukan untuk buat apa ini pejabat, wakil rakyat, minta derma daripada rakyat dan sebagainya. Ya ke benda begitu? Adakah kerajaan negeri Selangor ni zalim sangat tak bagi peruntukan untuk pejabat pejabat apa yang orang panggil sebab apa dia panggil? Pusat Khidmat. Pusat Khidmat Wakil Rakyat takkan tak ada pun Muhammad. Cuba jawab Muhammad. Saya ingat tipu lah kalau makan kata. Sebab apa? Jangan romantik sangat Muhammad, kena cakap betul Muhammad. Kerajaan Selangor bagikan pada pembangkang 6,000 untuk office. Ada? Ada. Oh, 6,000. Okey. Sejak dulu lagi kan? Sejak dulu lagi ada peruntukan 6,000. Jadi kalau setakat office nak sewa 2,000 tu tak ada masalah. Kalau nak hire seorang pegawai pun tak ada masalah. Ya. Satu. Lepas tu ada juga peruntukan yang kita beri. Okey. Bukan tahun ni.
tahun lepas lagi kita dah bagi dah pun. Yang berhormat dah umum dah pun. Ya, Dalam tu dia kata kita dah serahkan dah sebahagian peruntukan mengikut baki peruntukan yang sebelum ni. Ya, ya. Kan? Ada 25%. Jadi maksudnya setiap bangkang adalah. Tapi tak adalah istilah kata tak ada kami dizalimi apa semua. Tak adalah, yang zalim dia orang lah yang tak buka. Itu Ya, je. Tu yang ada yang minta. Dia kalau setakat buat simple office, yang penting ada tempat untuk orang berjumpa. Kalau setakat nak buka office yang ada banglo lah, ada lift dan sebagainya, memanglah saya sendiri pun office tak ada Posh. lift. Ambil bawah aja masuk je Ya, kan. Jadi adalah office jadi yang penting ada tempat yang mana rakyat nak merujuk. Kadang-kadang rakyat bukan apa, bukan nak minta sumbangan, nak minta sign je pun. Tapi Ya, kalau ya. dah pusat khidmat tak ada, nak sign kat mana? Betul lah. Kan? Ada je wakil rakyat belum ada pusat khidmat lagi, Ahmad ya. Tak, ini penjelasan. Baik, Ada. Sebab ceritanya, sebab kalau saya ingat pun saya tak sebut lah di mana kan. Dia ada minta derma tu. minta derma, daripada betul. Penyokong-penyokong dia. Nak beli whiteboard pun kena minta derma. Mungkin ini budaya mereka lah kot daripada parti. Kan, apa-apa kita tak ada masalah. Kamu ada. Dia siap boleh announce kan kalau kena saman ke apa ke. Saya tak ada apa-apa masalah kalau kena saman. Korang ada. Ini budaya Tim Melo kan. Jadi mungkin sebab itulah kita husnuzon lah dekat situ. Kita sunuzon mungkin duit Tim Milo belum penuh lagi. Belum penuh. Tak, akhirnya yang Muhammad, pernah saya kata, kalau benarlah kerajaan negeri Selangor tidak memberi peruntukan untuk mewujudkan pejabat, ya keadilan tak ditegakkan. Bila kalau keadilan tak ditegakkan, Madani datang mana? Sedangkan sekarang ni Selangor ini adalah peneraju kepada wawasan Madani. Sebab presiden yang mencetuskan Datuk Anwar Ibrahim, ini negeri keadilan. Tapi kalau pejabat wakil rakyat pun langsung tak ada peruntukan langsung untuk diorang, di mana ada keadilannya? Sila jelaskan, ya Muhammad. Ada. Kita dah beri peruntukan. Ya. Kalau kita tengok pun, ada sebahagian daripada mereka, contoh baru-baru ni, Ya. bila Esko Infra, YB Izhar, buat pembentangan hotspot banjir, kawasan Adun yang banjir. Bangkang kita panggil. Panggil. Libat urus kan dia panggil. Panggil bagi input lagi. Yang kita bagi tahu apa perancangan, apa yang kita nak buat, panggil. Jangan beranilah cakap Bangkang tak dipanggil. Tapi penggal lepas pun gitu saya tak cakap saya. Satu. Kedua, kalau tengok Facebook dia orang. Dia orang pergi pejabat daerah apa semua berjumpa dengan pegawai kerajaan. Tak ada arahan kepada pegawai kerajaan bagi tahu jangan jumpa dengan Bangkang. Tak ada arahan. Mesti dilayani semua wakil rakyat sama. Sebab wakil rakyat kita layan. Ini Madani. Ya. Ini Madani. Sekejap. Jadi dari segi saya minta maaf dari segi peruntukan adakah sama rata yang pembangkang dengan kerajaan? Dia beginilah. Kalau di pusat pun berunding lah. Runding lah. Betul. Benda boleh runding, bincang. Saya ingat tak ada masalah. Pembangkang dia kata kami kuat. Kami ada 22. Takkan 22 seorang pun tak boleh datang bincang. Betul. Kan? Buat apa ada 22? Tak, ini kita cakap, ya Muhammad, kita bercakap terus terang, ya Muhammad. Sebab itu saya mengundang, ya Muhammad nak tanya ni. Kadang-kadang orang diam je. Cuma satu pelayan Saudara Aziz Al-Awal. Dia kata, anak Selangor ni ramai bawa food panda. Susah dapat kerja lah ni, ya Muhammad. Jadi susah dapat kerja. Jadi bersaing dengan warga asing dan rakyat Malaysia yang berhijrah daripada luar. Apakah Yang Muhammad sedar benda itu berlaku betul atau macam mana? Pernahkah Yang Muhammad menangani Soalan yang baik ni. anak Selangor ni? Bagus. Ini soalan anak muda ni. Bagus. Ya. Betul. Saya tak nafikan gig ekonomi atau panda, Grab dan sebagainya mereka paling ramai dekat Selangor lah. Ya. Logiknya sebab rakyat paling ramai dekat Selangor lah. Ya, Jadi demandnya paling banyak dekat Selangor. Kita Selangor apa yang kita tak provide dengan mereka? Dulu kita ada buat ride. Ya. Ride mana kita bagi RM500 kepada mereka. Kedua, kita ada bagi juga lesen. Ya. Kita bagi lesen secara percuma. Maksudnya bagi mereka, anak-anak muda yang kali pertama nak ambil lesen ni. Kita bagi secara percuma. Dia ambil lesen apa semua, isi borang apa semua, kita refund balik duit lesen dia tu. Apa hasil yang dia dapatkan lesen tu. Lepas tu, yang ketiga, kita ada juga insurans untuk mereka. Insurans yang untuk mereka kita panggil insan. Kalau anda kata apa-apa berlaku pada mereka diinsurankan. Kalau anda kata tu, diorang pula ambil juga dengan medical card Selangor. Kalau anda kata demam ke apa, ambil juga. Kalau anda kata sekarang ni kerajaan perpaduan buat, ada pula sok-sok untuk diorang. Secara sendiri tu pun perlu bayar 20%. Kalau Bukit Syok tahun ni mungkin 10% lah daripada jumlah. Kalau kata apa berlaku mungkin ada pencen ilat dan sebagainya. Maksudnya apa ni? Maksudnya, dalam keadaan ramai anak-anak muda yang
berada dalam kerja tu. Sebab kita tahu, kita tak boleh nak menutup gig ekonomi ni. Kita cakap, okey, ekonomi ni orang-orang yang kerja Foodpanda apa semua ni tak ada masa depan. Kita tak boleh cakap macam tu. Dalam keadaan mana kita tak provide perlindungan untuk mereka. Okey. Sebab kadang-kadang, ada setengah orang dia mempunyai privilege. Ya. Yang mana mungkin mereka boleh mendapat pendidikan yang baik dan sebagainya, atau mereka bernasib baik. Bukan hanya pendidikan baik, bernasib baik. Ya, ya. Mereka dapat kerja-kerja yang bersesuaian dengan mereka, yang mereka suka. Ada juga yang tidak bernasib baik. Mungkin atas faktor family yang susah, jadi dia terpaksa bekerja dulu. Jadi kerja yang paling baik, yang mereka rasa lebih mudah dan mempunyai masa untuk menjaga keluarga ialah mengambil Foodpanda ni. Ya. Tapi mereka ni pun perlu disantuni. Dalam keadaan mereka bukan hanya diberikan peluang lain. Macam saya sebut tadi, macam STDC dan sebagainya, kalau mereka berminat untuk masuk. Tapi mereka juga boleh, mereka dilindungi juga dan diberi bantuan. Ini kita tak campur juga dengan kalau anda kata mereka nak berniaga. Kan? Mereka nak berniaga, contohlah suami bawa Foodpanda, isteri nak berniaga. Ada juga pinjaman Kerajaan Negeri Selangor, hijrah. Kita bagi juga. Ada seorang, saya ingat lagi, di Shah Alam juga ni. Dia sekarang duduk di Padang Jawa. Seorang wanita lah. Dia asal kita bagi khusus pinjaman hijrah untuk dia belajar mengurut. Now sekarang dia dah ada 3 spa. Masya-Allah. Daripada pinjaman 5,000 naik ke 10,000, 50,000, dah 100,000. Mereka boleh Berkembang lah ekonominya. Jadi untuk yang soalan tadi untuk berkenaan anak-anak macam mana nak bersaing dengan orang. Ya. Ini benda ni pun saya pernah utarakan juga dulu dalam Ya, sidang ya. dewan. Sebab dia kata target untuk nanti tempoh 5 tahun ni kita nak bawa lebih kurang 100,000 lah Ya. pekerjaan di Selangor. Ini tak mengambil kira kalau anda kata kita dapat pelabur-pelabur luar bukan Ya. hilang dan kita ada peluang pekerjaan dan ada food pula job fair dan sebagainya. Cuma saya ada tanyalah dalam dewan kepada Esko Pelaburan, apakah jaminan kerajaan negeri untuk memberikan peluang-peluang pekerjaan ni khususnya kepada orang Selangor? Sebab tadi soalan tadi tanya kan, macam mana orang Selangor kena tak campur dengan warga asing, tak campur dengan orang luar yang berhijrah kan. Orang negeri lain. Saya cakap bukan apa, sebab kita tengah umumkan 100,000 peluang pekerjaan dalam tempoh 5 tahun. Ya. Tak naklah nanti kita, bukan apa, sebab nanti kan ada pula Esko kerajaan negeri lain, dia buat flag off, dia hantar berbas-bas untuk buat kerja job fair dekat sini kan. Kan? Saya cakap macam tu kan. Lepas tu dia pula yang kata manifesto lengkap. Kepala dia bawa daripada sana ke sini, lepas tu dia pula kata lengkap manifesto dia kan. Tapi jawapan diterima oleh Esko waktu tu dia kata Selangor ni kita terbuka. Ya. Sebab Selangor ni kita ada orang daripada satu Melaya yang datang. Ya. Jadi kita selagi mana dia menetap di Selangor, dia sanggup memberi sumbangan kepada ekonomi Selangor. Inilah yang keterbukaan Selangor yang mana untuk mereka. Cuma peluang yang ada ni khususnya rakyat Selangor ni ambillah peluang yang ada. Kadang-kadang kita tengok Facebook 2 jam tu, ambillah masa 10 minit, buka sikit inisiatif Kerajaan Negeri Selangor. Buka. Ada 37 ni. Ya, ya. Buka dan kita tengok apa yang sebenarnya semua apa yang ada, job fair dan sebagainya, ini semua ada. Jadi untuk kita nak menghalang kerajaan negeri untuk orang lain dapat pekerjaan di Selangor ni, of course tak boleh lah. Kenapa Tak dia boleh orang datang sini? Ya, ya. Sebab dia yakin. Ya, ya. Ya. Sini peluang pekerjaan. Kemakmuran Dia yakin. negara. Bukan dia orang je yakin. Ya, ya. Esko sana pun yakin. Ya, Muhammad, saya dapat ini pandangan. Tapi ini satu pujian juga. Rabudin Pasarat. Rabudin Pasarat, dia mengatakan bahawa pusat khidmat wakil rakyat di Selangor lah, adalah paling berusat, paling mudah berusat. Terutama dengan kerajaan pemerintah. Jadi, saya nak bagi peluang kepada Yang Berhormat untuk menyatakan nombor telefon pejabat Yang Berhormat di mana, pejabat Yang Berhormat di mana, khususnya untuk rakyat yang Berhormat wakili. Di Kota Damansara. Di Kota Damansara lah. Okey, kalau di Kota Damansara, saya ambil peluang ni lah bagi mereka yang tengok, mungkin ada yang share jugalah, saya percaya. Pejabat saya sekarang berada di Seksyen 3. Kalau orang Kota Damansara kenal, dulu dipanggil Gulami. Restoran Gulami. Gulami. Sekarang dah tutup dah jadi pet store. Atau sekarang ni kalau kita panggil kabut sale hari Ahad. Lebih kurang dalam 600. Kabut sale. Kabut sale. 600 anak muda yang berniaga kat situ tu. So pejabat saya ada dekat situ di tingkat bawah bersebelahan dengan klinik Mediveron. Di Seksyen 3.
Sebelah Jadi, klinik lah. Sebelah klinik. Kalau sakit, Kalau yang Muhammad pen nampak pita-pita yang Muhammad banyak sangat urusan, masuk klinik lah yang Muhammad. supaya Ya? mudah. Kalau anda kata dia cakap, YB saya tak ada duit nak beli ubat. Saya bawa pergi sebelah klinik. Jumpa doktor terus. Okey. Senang. So, ada kat situ pejabat saya beroperasi daripada hari Selasa sehingga hari Sabtu. Okey. Isnin saya tak ada lah. Ahad, Isnin, saya tak bercuti. Tapi staff saya kena cuti. Okey, ya betul lah. Sebab dia orang pun kena bagi ruang juga. Kenapa saya buat hari Isnin sehingga hari Sabtu? Supaya permudahkan mereka yang tak boleh bercuti ketika hari biasa. Okey. Jadi Nombor hari telefon? Sabtu. Itu satu. Kedua pula, untuk Ya. waktu operasi pula. Pukul 10 pagi hingga 6 petang. Tapi Okey. hari Rabu, 10 pagi hingga 10 malam. So malam ni kira tak ada istilah lah yang ni tak boleh jumpa. Ya. Datang je tak payah appointment pun datang. Okey. InsyaAllah hari Rabu saya ada. Kalau anda kata nombor telefon, saya kena tengok. Tok, Ya. bukan sebab apa? Sebab dah tukar nombor baru. Oh, okey. Baru daftar. Ya. Jadi itu yang nak kena tengok nombor telefon saya. Kalau ikutkan kat sini, boleh tengok. Kalau Ustaz Imat saya, nombor telefon yang ada, insyaAllah 03 03 6151 6151 3676. 3676. Tapi tolong jangan kecam lah kalau saya tak ingat nombor telefon. Ni baru sebulan ni kita dalam proses nombor telefon daftar yang baru. Sebab sebelum ni kita tukar nombor telefon supaya pemudahkan lah, insyaAllah. Ya. Kan sebab kena scam Ya, saya dapat daripada saudara Muhammad Harmi, ramai lagi kawan-kawan apa semua yang nak masuk apa semua. Saya tapi masa sentiasa mencemburui kita. Ini Jack sekejap ya. Tapi nantilah saya cuba nak bersembang dengan admin, nanti mungkin kita tambah lagi akan datang. Tapi sedap bercakap dengan wakil rakyat anak muda macam ini, semangatnya, dan kita mengharapkan agar semangat Yang Berhormat untuk berkhidmat berterusan dan menjelaskan kata Madani. Saya bagi peluang untuk Yang Berhormat bercakap pada untuk warga Yang Berhormat yang terakhir ini. Saya ucapkan terima kasih kepada warga Kota Damansara khususnya kerana memberikan amanah kepada saya. So insyaAllah dalam tempoh 5 tahun yang mendatang ni, saya gunakan segala kudrat saya untuk bekerja lebih masa di bawah. InsyaAllah kalau jumpa saya di tepi jalan tu, tegur-tegur saya. Jangan risau, saya memang selalu jalan sorang-sorang. Untuk saya memang suka jalan sorang-sorang, tengok apa semua. Jadi saya tahu di Kota Damansara ni apa banyak masalah yang berlaku. InsyaAllah saya nampak beberapa pengalaman yang saya ada. Mungkin saya anak muda, tapi ada beberapa pengalaman yang telah diberikan bekas ahli majlis dan sebagainya untuk bantu masalahnya. Jadi saya akan cuba perbanyakkan. InsyaAllah datang je kalau ada masalah, datang ke pejabat saya akan layan semuanya. Kalau ikutkan sekarang ni, kalau ikutkan purata yang datang pejabat saya sehari sekarang dalam 200 orang. Untuk sekarang lah 200 orang. Mungkin sebab voucher warga emas ni kan. Itu satu. Jadi satu lagi warga emas yang saya nak bagi tahu ni, ini selalu orang lupa. Yang umur 60 tahun. Tok dah umur apa dah Tok? 68. Ini Tok. Kalau saya tanya ni Datuk ni mesti tak daftar lagi skim usia warga emas ni Selangor. Tok dah daftar belum? Belum. Ni orang warga Damansara ni. Yeah. Yang bawa atas 60 tahun ke atas ni, maklumlah ada kita warga emas, kita bagi voucher jom shopping pada mereka 100.5 setahun sekali. Kalau meninggal dapat 500. Daftar percuma je. Syarat dia mesti alamat di Selangor, mengundi di Selangor. Ini syarat paling mudah. Paling senang. Maksudnya dah apa yang dalam IC. Yalah maklum dah umur 60 ni tu. Kadang-kadang yang makcik pun dah umur 60 ni, pakcik dah tak wish birthday dah. Bila masuk bulan birthday ni, pakcik dah tak wish birthday dah. Tapi tak apa, Kerajaan Negeri Selangor kita bagi voucher supaya dia orang beli barang. Ini cara maksudnya Kerajaan Negeri Selangor ingatlah kepada warga emas. Yang ini selalu saya lupa. Jadi insyaAllah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa membantu kepada anak-anak muda kat luar sana. Cakna, jangan terlalu ikut sentimen. Fokus, banyakkan membaca, ambil masa untuk membaca. Kadang-kadang membaca dalam tempoh 5 minit tu lebih baik daripada melihat video 5 saat. Supaya kita lebih terbuka dan memahami informasi yang kita dapat. Setara begitulah caranya kita dapat wakil rakyat yang benar-benar memahami tentang rakyat, memahami kerjayanya sebagai orang politik dan servisnya. Dan beruntunglah terutama warga Kota Damansara, beruntunglah warga rakyat Selangor di bawah kepimpinan Yang Amat Datuk Amiruddin Syahri yang begitu peka, begitu cakna kepada rakyatnya. Dan saya mengharapkan agar wakil-wakil rakyat di kawasan-kawasan lain yang mendengar bicara kita malam ini dapat mencontohinya. Malam besok, saudara, kita panas-panaskan lagi apabila kita mendengar adanya langkah-langkah yang mau dihidupkan. Saya mengundang saudara kita, sahabat saya, saudara Zamir Ibrahim. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam.